baby crab, Alaskan king crab, Canadian lobster. Lepas tu kita ada depan tu udang. Bismillahirrahmanirrahim. Of course lah, bila kadang-kadang macam dah orang bagi dia anugerah tu kan. Sometimes pun bukan dia yang minta. Engkau tengok cara kau pakai pun mengundang aku nak yang cakap tu bapa orang gila. No, one day I will be old as well. Okay, but aku yakin aku tidak akan jadi orang tua yang bodoh. Nanti korang carilah Insta famous yang promote benda tu secara tak sengaja. Hello, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sekarang ni anda sedang menyaksikan YouTube channel saya bersama saya Hizman Huzi dan juga kita ada Hanan. Hai. Kau bercakap Hanan. Hai. Tengah basuh udang. Pada masa yang sama kita ada Zul dekat sini. Hai Zul. Just say hi. Hai. Hai. So banyak yang aku dah sediakan dekat sini. Ada ni barang-barang ni. So apa bahan-bahan utama yang kita nak masak pada hari ini adalah apa-apa saja yang berkaitan dengan shellfish. Shellfish. Seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Cuba korang ulang 10 kali. Boleh ke tak? Pertama sekali kita ada isi udang. Ada isi udang. Lepas tu yang ni baby crab. Yes, baby crab. Yes. Dan bukan saja itu, kalau you buka dekat dalam ni, you keluarkan. Oh ni Ush. Kita ya juga Allah, dia tak defrost lagi. Tapi kita Canadian lobster. Yes, kita ada Canadian lobster yang berharga RM62.88. Mudah apa? Bukan mampu mudah milik. Bukan mampu milik. Dia mampu lihat je. Mampu lihat. Bawah sekali. Okay. Bukan, itu kopok leko. Atas. Ya Allah, banyak je frozen things. Ni. Tak, sebab kalau ada macam zombie apocalypse ke apa, aku akan boleh survive lah. Nah, apa ni? Okay, so ini adalah king crab. King Alaskan crab. So Sekejap. wow. Sorry lah, kat rumah tak ada peti sejuk je ni. Mel aku buat. Nampak semua dalam ni. Dia takut kalau tiba-tiba dia bergerak sendiri, tapi tak. The crab smells a bit hanyir. Kenapa? Excuse me, ST Rosham lah. Rosham no juga kena. Pakai lime. Kau terus hilang bau hanyir dia. Okey. Aduh. Benda ni menyucuk. Padan muka jiran aku, dia ada bau hanyir. Selalu dia masak bau yang tak apa-apa, ikan tongkol lah, apalah. Main event of the day, selain kita orang membebel, kita ada apa ni? Alaskan king crab. Dan juga kita ada Canadian lobster. Okay, 7 to 10 minutes. 7 to 10 minutes kita boleh set. Ada timer sini. Ada. Cluster kayangan. Cluster kayangan. Bercakap pasal cluster kayangan kan, kita macam sebenarnya orang Malaysia tengah marah apa tahu sebenarnya. Kita nak berbil-bil sekarang ke? Sekali je lah. Macam kita nak cakap pasal apa pasal cluster kayangan ni? Pasal selebriti itulah. Selebriti itu. How close are you with her in real life? Not close. Not close, so I can talk lah. Yeah. Sebab sekarang, because artis ni kan dia dapat anugerah tokoh apa tu. Of course lah, bila kadang-kadang macam dah orang bagi dia anugerah tu kan. Sometimes pun bukan dia yang minta. Aku betul lah tu. Betul tau. Speaking of anugerah, kalau korang Google nama aku, actually I've gotten anugerah apa benda dah. Datin Sri Endon Mahmud. Waktu ni aku dapat sekali dengan Astro Scholarship Award, dan tiba dapat sekali dengan ni, dan is for Best Achievement in Performing Arts. Kau perform apa? Itulah. Aku nak tanya, apa sumbangan kau dalam? No, exactly. Aku tak rasa aku layak pun. So, orang yang tengok kita orang ni, kita semua kena chill weh. Korang semua kena chill. Entah kita orang pun macam, apa sumbangan aku? Kan, apa sumbangan tapi aku? kau nak bagi, okey, macam tu. Yelah, orang dah bagi, ambil je lah. Kan tolak kan jadi isu lagi satu kan. Betul lah tu. Aku time PKP ni semua pergi je places shooting semua. Kau tahu tak, aku ambil je video semua, tapi aku tak post time tu untuk walaupun orang tahu aku kerja. Faham tak? Aku tak nak menunjukkan yang aku tengah fun-fun kan pergi tempat tu. Kenapa perlu tunjuk? Simpan lah, later kan boleh post. Cakaplah throwback ke 2 years ago, 3 years ago. Betul. Why lah you need to show to people? I don't get it. Tapi with regards to her kan, ramai orang macam refer to me tau. Macam like for example lah, bila orang macam dia takut nak berhijrah sebab tengok
beberapa individu ternama. Okay? One of it is her lah. Kalau saya berhijrah benda semua, saya takutlah jadi macam tu. Jawapan I kepada mereka-mereka yang nak berhijrah tapi macam ternampak orang-orang yang beriman tapi buat hal pada masa yang sama and macam lah you have lost respect towards a person. Apa yang boleh cakap kat sini adalah you berhijrah sebab Tuhan. Betul. Bukan sebab individu. Aku teringat masa aku darjah 5 kan. Belajar pendidikan Islam lah. Masa tu ada silibus pasal tunang. Tunang, hukum tunang kan sebenarnya macam orang belum kahwin lah. Pasal ada budak ni angkat tangan, dia cakap, "Ustaz, artis tu," dia bagilah ada apa artis ni. Artis tu dia tunang, dia sarung cincin laki dia sarung sendiri. Lepas tu ustaz jawab senang je, "Artis-artis ni awak tak payah ikut lah." Dia cakap macam tu kan. Dan lepas tu ustaz dia cakap, jangan tengok hukum agama based on artis. Yelah tu. Walaupun dia alim macam mana kan benda semua kan. Betul so lah macam tu. aku rasa benda tu applies on kita jugalah. Betul. And also macam orang selalu tanya tanya kelas ke mana-mana. Macam ikhlas tu, macam kita tak tahu orang tu ikhlas lah. Kita boleh tahu orang itu ikhlas melakukan sesuatu di jalan Allah sekiranya Allah lindung dia. Betul. Apakah orang yang beriman itu akan dilindung oleh Allah? Pasti. Pasti kan? Dan sekiranya seseorang itu ikhlas di jalan Allah, bukankah Allah akan lindung? Betul. So kalau kita tengok seseorang itu, bila dia berhijrah ke jalan Allah apa semua kan, dia contohnya pakai tudung ke, pakai burka ke, pakai whatever kan, tapi esok lusanya dia macam kena kecam selalu. Persoalan dekat sini adalah, adakah anda rasa orang tu ikhlas untuk melakukan sesuatu di jalan Allah? Itu soalan pertama. Aku tak nak jawab tu korang jawab sendiri. Soalan pertama. Soalan kedua. Dan kenapa Allah nak menyesa orang-orang yang beriman? So sekarang ni kenapa you terdiam tadi babe dengan statement I? Tak adalah, betul lah. Banduan akhir adalah banduan yang menunggu giliran ke tali gantung. Ada masuk lagi dalam kan? Dia macam ada layer, dia ada banyak layer pintu yang kita kena lalu baru boleh sampai ke. Betul. Kehidupan kau takkan tenang sebab kau main dengan orang punya ajal kan. Allah bagi his rezeki, his rasa untuk nampak benda-benda macam ni. Dunia ini hanyalah penjara yang lebih besar. Hakikatnya kita masih lagi dirantai dengan duit. Tapi sampai bila kan? Bila saya pergi ke tempat-tempat macam tu, jumpa dengan orang-orang macam tu, dia mengingatkan saya untuk kita sepatutnya kena macam diorang juga. Jangan bila dah kat dalam tu baru nak macam tu. Macam tu lah. Ada lately ni I realise something. Ada satu jenis work yang aku suka, yang Ain tu. Ain tu okay, sejak dia keluarkan video TikTok dia yang macam orang kata nakkan perhatian apa semua. For me it doesn't matter dia nakkan perhatian ke apa ke. For as long as it gives light, it gives light to what misconduct Misconduct ya. For as long it gives light to misconduct, aku okay je sebenarnya, regardless lah cara dia apa dan sebagainya. Okay, mungkin tengah tengok ni budak-budak sebagai seorang yang berusia 30-an dan dah bekerja di pelbagai lokasi dan juga pelbagai office, pelbagai tempat kerja dan sebagainya. Okay, I berani cakap apa yang Ain buat tu adalah dia punya balls lebih besar daripada kebanyakan adults dekat luar sana. Dia punya balls lebih besar daripada adults yang bekerja dekat office, yang kena zalim dekat office tapi tak mampu dan hanya mampu untuk menikus dekat kubikel masing-masing. Kalau you guys dah bekerja nanti ataupun yang sedang bekerja benda semua tu, tengok ke sekeliling. Ada majikan yang menzalimi diorang punya anak buah, tapi anak buah tu dia menikus tak buat apa-apa. Ya. Sebab itu aku dengan Hanan suka Ain tu. Kalau ada sesuatu yang tidak ada misconduct yang sedang berlaku, you do something about it. Lagi sekali aku nak ulang, bukan nak cakap semua orang tahu, tapi nila setitik. Konsep dekat sini adalah nila setitik. I perasan kenapa Ain tu dibenci ataupun orang-orang dekat Facebook buat lawak lucah terhadap dia, cakap pasal badan dia, kau punya tu besar apa benda semua kan. Dia sebenarnya ego je. Dia adalah ego orang tua yang tak boleh tengok budak-budak muda lebih daripada mereka. Tak boleh tengok budak muda mempunyai kepandaian lebih daripada mereka. Mereka lupa bahawasanya kepandaian itu tidak merujuk kepada umur. Sebab itulah kita boleh nampak ada ramai-ramai orang Facebook yang sedangkan mereka adalah orang tua, jauh lebih tua daripada Ain, malah mereka berkerjaya sebagai cikgu ya. Diamlah engkau, kau punya tu besar,
Tiba-tiba. Diamlah, engkau macam pakai seksi. Engkau tengok cara kau pakai pun mengundang aku nak. Yang cakap tu bapa orang gila. Tak, masalahnya kalau nak cakap dia orang budak-budak sekolah ke benda semua, dekat Facebook perangai pakcik-pakcik, makcik-makcik sekolah, apa cikgu sekolah pula tu. Betul? Yang perangai tak apa-apa. Aku rasa jiran aku mengamuk ni, aku macam macam apa hal orang kat rumah tu mengamuk. Kan? Macam I pun kena. Yelah, aku sama. Alah, tak payah perempuan, aku pun kena. Diam lah Pondan. Macam tu. Tapi macam tak nak, Pondan ni tak nak diam. Dah kalah kau tag personal. Kau dah kalah, kau attack personal. Itu namanya red herring. Yang you cakap tadi tu Hanan adalah dia red herring tau. Sejenis fallacy yang mana contohnya kalau kau sedang berdebat antara berdua orang dekat sini, kau dah macam tak ada point lain, lepas tu tiba-tiba kau cakap macam diamlah kau gemuk. Netizen yang nulis titik ni, dia memang banyak menggunakan konsep tu dan amalan yang macam tu. My point is jangan pergi Z. Dan sebab itu Ain menghadapi benda yang sama sebenarnya. Dia macam diorang tak ada point, benda tu salah. Tiba-tiba aku tepuk kuat pula, bergema pula rumah aku ni. They want to stick to the status quo. Status quo masyarakat sekarang adalah aku lebih tua, makanya aku lebih tahu. Kau budak sekolah, kau tahu apa? Aku cikgu. Itu kedua. Yang ketiga adalah it's easier for you to treat another human being. Okay, sorry, aku rasa orang-orang Facebook yang bodoh yang komen tu tak faham aku cakap English. Sekejap aku tak, sorry lah. Tak. Kau kutuk orang. Kau kutuk orang tak pandai English. Wak lu. Ianya amat, okay, aku cakap bahasa Melayu penuh amat mudah untuk kita layan seseorang itu dengan keadaan yang buruk bila kita menganggap orang itu orang jahat. For example, tak ada yang tak betul apa yang dia cakap. So in order untuk kita justify kita punya points, jadi kita anggap dia jahat. Yang komen kat Facebook tu kan, sumpah itu bapak dengan mak siapa? Boleh tak tolong jaga bapak korang tu dekat social media? No, one day I will be old as well. Okay, but aku yakin aku tidak akan jadi orang tua yang bodoh. Maybe it's your circle, because you have been befriending people yang tak pandai, ataupun pervert, ataupun orang yang suka buat lawak lucah. Belajar berkawan dengan lebih ramai orang lain lagi. Sebab saya yakin dalam generasi anda yang 40-an ke atas, 50-an ke atas ni, tak semua orang tak pandai. Mesti dalam generasi 50-an tu mesti ada yang bijaksana dan pandai. So berkawanlah dengan mereka. So sebenarnya mana-mana generation pun, generation saya, generation awak, generation yang lebih muda dan sebagainya, kalau berkawan seka-seka korang, rempitlah korang. Kalau perempuan, cikarulah korang. Kalau 5 orang keliling kau tu, your closest friends tu adalah orang yang negatif, dah negatif lah kau. Sebab tu otak kau tak berkembang. Kementerian Pendidikan Malaysia, you know, bila ada sesuatu kes macam ni berlaku, you kena buat satu link ke website ke WhatsApp ke nombor ke yang bila kita komplain ada sekali dengan whistleblower protection. Whistleblower ataupun orang yang komplain tu ada protection. Because ada setengah corporate companies buat benda tu. I tahu Astro buat benda tu. Kalau kau komplain tentang terhadap kezaliman sesebuah bos ataupun seseorang bos, HR akan make sure you are protected. Siaplah sudah kita punya makanan kita pada hari ini. Baby crab. Yang fried. Fried. Lepas tu kita ada ni Alaskan king crab. Canadian lobster. Lepas tu kita ada depan tu udang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kasumna wa bika amanna wa la rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Cuba dulu. I tak sabar nak makan tu. Udang. Dah kan? Tuang sikit kat sini. Kita rasa udang tu. Berkilat siut. Aku rasa siapa yang ada gaut tak boleh tengok episod ni. Aku rasa kalau dia tengok video ni pun kena gaut. Mana dia punya ekor? Dia punya kulit hilang. Memang tak ada kulit. Tak ada. Dia dah buang kulit sekejap. Sekejap. Mewah aku rasa. Ni berapa? 129 kan? 120. Dia ada lagi besar. 200 aku macam. Ni tadi 60 lebih kan? Nak konten je kot. Okay, are you ready for the adventurous one? Tiba kan? Ni you kena makan. Pertama kali Hiz makan benda ni dekat Manhattan Fish Market, dekat Samawi Pyramid. Ni very easy, very simple. Ambil je mana-mana, potong je separuh. Ni isi dia. Sedap.
Rugi tak makan. Makan, tapi tak macam susah je. Benda sedap memang susah. Dangerous lah this thing. Kena pakai glove lah makan sebenarnya. Kau tengok. Makan je lah mana yang ada tu. Sedap ke tak? Sedap lah, rasa udang. Rasa udang. Rasa ketam. Ini makan ni sambil berbual best sebenarnya. Kalau lepak lama, macam kalau kita pergi grill kan, grill and steamboat ke, cabu-cabu ke. Fed up lah, tak apalah. Aku ada udang. Lobster senang. Ni kira kita lama lah, tapi aku saja nak cakap kan pasal yang iklan judi tu. Oh, iklan judi tu. Okay, konteks dia, a group of Malay Muslim punya pelakon berlakon dalam satu video klip yang mengiklankan tentang judi lah. Jadi pelakon dia kata macam biasalah, tak tahu, dah sampai set baru tahu benda macam tu. So sebab aku dekat set sebagai penolong pengarah, saya jaga pelakon kan, jaga ekstra. Biasanya description kita bagi dekat dia untuk datang, kita just bagi like apa benda description. Contohnya macam shooting music video raya kampung, something like that. Lepas tu need like Malay age macam ni. Pakaian hari raya. Very brief lah penerangan dia. Dia tak explain konteks lah. Kita tak explain konteks. Tapi aku faham budak. Okay. Aku tidaklah menyokong tindakan diorang tu. Sebab biasalah, kau tahu sebagai talent-talent biasa, sometimes macam kau ambil je job apa kau boleh dapat. Faham tak? Diorang dah habis duit pergi location apa benda semua. Diorang hanya akan dapat payment bila dah habis job tau. Kan ada orang kata, kau dah nampak lirik takkan kau tak sedar tu iklan judi. Kenapa kau teruskan? Kemungkinan diorang dah habis duit pergi location, beli baju benda semua kan. Tak dapat duit, balik dengan tangan kosong. Okay. Jadi situasi tu maybe agak menekan ketika itu. Apa pendapat kau pasal benda? You know, aku hampir promote benda judi juga dekat YouTube. $700. Ada dan ramai Insta famous yang buat benda tu dan promote benda tu. Sebab benda tu tak nampak macam judi. Website tu nama dia bukan company Malaysia. Ida, manager saya, hampir buat projek tu. Aku buka website tu macam Ida, ini macam ada unsur-unsur tikam je. Kau beli token, lepas tu dengan token tu engkau tekan dengan harapan kau menang big prize. Tikam lah kan? Macam yang tikam. Tikam lah kan? Tapi hakikatnya untuk projek yang sama, ramai gila Insta famous Melayu yang pakai tudung siap, yang macam promote Drake Mall tu. Macam bestnya, bestnya. Lepas tu macam, weh, kau tak sedar siut benda tu judi. Daripada Dublin ke mana entah. Yang tu Hiz tak marah sangat lah. Sebab engkau bukan orang Malaysia, kau tak tahu Islam tu apa dan apa yang kita tak boleh buat. So aku faham. So kepada Insta famous dekat luar sana tu, tolonglah peka. Jangan main ambil job je. Nanti korang carilah Insta famous yang promote benda tu secara tak sengaja. Apa yang aku nak cerita ni bukan judi. Aku tak terdedah dengan, selalu yang tengok cerita biru ni, cerita biru adalah biasanya lelaki lah yang kita tahu kan. Aku tahu ada industri tu, tapi kat Malaysia aku tak tahu ada. Oh, ada lah. Sebenarnya ada. So what happened? Masa tu ada orang offer aku buat AD lah. Aku tengok lah job apa ni. Kita pergi meeting lah. Tapi masa aku datang tu, dia assume aku dah ambil. Apa yang dia cakap, you nanti you jaga talent perempuan. Waktu you jumpa diorang, you kena tanya saiz diorang. What if? Aku tanyalah, ni iklan lingerie ke? Kru sebelah tu macam berani kau mesti tak pernah buat kan job-job macam ni kan. Alah, kau senyap je, tak apa, payment besar dia kata. Okay, aku tengok dia punya RO. Ush, apa benda, cerita apa ni kan? So itu adalah first encounter aku terhadap, rupanya ada industri biru ni di Malaysia. Dia tak iklankan besar-besar macam tu tau. Dia just macam orang dalam. Orang dalam, and then dia call you out. Itulah dia. Apa nama production tu? Tak ingat babe, I terus cabut. Lobster, twist and tarik. Macam udang biasa lah. Nak sikit je. So dalam dia macam ni guys. Tak banyak apa isi dia. Dia punya shell je yang meriah. Actually the claw is the best part. Manis. Manis? Macam ni isi dia manis lah. Oh iya ke? Juicy. Oh you suka Aku tak suka. Kenapa? Dia rasa macam aku tak boleh lah pergi restoran mahal guys. Tak boleh appreciate lah. Tak tahu apa you rasa manis. I rasa manis udang. Aku tak udang. rasa kemanisan dia lah tiba. Sedap. Okay, anyways, ada apa-apa lagi topik yang kita nak tambah dekat sini? Weh, period siap. Ya Allah, lupa. Ni adalah rupa dua orang yang dah give up dengan dunia. Yang macam
kelam kabutnya dunia luar tu. Tiba-tiba Betul. pula period kena check, tiba-tiba pula cikgu buat lawak lucah dekat kelas, tiba pula orang kena ni, tiba pula yang pakai nikab buat hal, faham tak? So macam apa ni? Sukatilah dunia, buatlah apa kau nak buat. Aku dekat sini makan ketam. Sebab okay lah, the best that we can do adalah awareness je lah. Macam okay, for me kalau benda tu betul-betul terjadi, memang inappropriate, tak boleh. Memang tak boleh. Kau kenapa? Okeylah guys, itulah saja video kita pada kali ini. Sesi Muk Bebel bersama saya dan juga Hanan. Makan benda-benda yang wow, darjat. Yelah, bukan selalu Haze dapat makan. Dulu teringin nak makan lobster. Sekarang ni dah ada duit sikit, makanlah lobster. Lepas tu bila makan aku tak suka. Pada minggu hadapan, Haze akan bawa korang ke penjara. Sungai Buloh ada, Kajang ada, untuk bertemu dengan banduan-banduan akhir. Okey, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye.